Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita akan menyambung pelajaran sains tahun 4 untuk masuk tajuk perkaitan tentang cahaya. Jom tengok sama-sama pada muka surat 88 berkaitan tentang pergerakan cahaya. Yang pertama sekali, sebagai maklumat ataupun info pada kamu semua, ingat kita kena tahu asal-usul segala ciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Kalau manusia diciptakan daripada tanah, kalau syaitan, kalau jin berasal daripada api, manakala malaikat dicipta daripada cahaya. Tahukah kamu sebenarnya cahaya itu bergerak? Cahaya ni bergerak. Jom perhatikan situasi di bawah. Dalam situasi di atas, cahaya kelihatan bergerak daripada sumber cahaya. Nampak ni ada mentol. Pergerakan ini dalam garis yang lurus. Okey, pergerakan ini adalah dalam garis yang lurus. Banyak fenomena cahaya bergerak lurus yang berlaku di sekeliling kita. Dia bagi banyak contoh. Yang pertama kita kena belajar adalah sifat cahaya. Dia bergerak lurus. Dia tak bergerak macam ni. Kona-kona tak ada. Dia semuanya bergerak lurus. Nampak ni cahaya daripada lampu ke kereta. Straight je kalau kita buka lampu kereta. Lagi ada cahaya apa? Lalu cahaya matahari celahan pokok di kawasan hutan. Ni pernah tengok, sangat cantik. Lagi apa ni? Cahaya daripada lampu helikopter. Cahaya apa lagi yang biasa kita guna? Cahaya telefon, cahaya lampu suluh. Menunjukkan bahawa cahaya itu bergerak lurus. Okey, kejelasan bayang-bayang objek. Bayang terbentuk apabila cahaya bergerak lurus dihalang oleh sesuatu objek. Kejelasan bayang-bayang yang terbentuk mungkin berbeza mengikut jenis objek yang menghalangnya, iaitu sama ada lut sinar, lut cahaya dan ataupun legap. Tiga benda ni adalah tiga keadaan apabila bayang-bayang objek terjadi. Yang pertama lut sinar, yang kedua lut cahaya, dan yang ketiga adalah legap. Jom kita tengok sama-sama, perhatikan aktiviti yang telah dijalankan di muka surat 91. Ada seorang murid bertanyakan kepada guru, mengapakah berlaku perbezaan kejelasan bayang-bayang dalam penyiasatan tadi? Cikgu pun beritahu, plastik jernih ialah contoh objek lut sinar. Objek lut sinar adalah 100% ataupun jelas. Jelas macam plastik, cermin kereta, cermin rumah yang nampak secara jelas. Okey, perempuan bawah ni pula, murid perempuan ni bagi tahu bagaimana pula dengan plastik berwarna. Cikgu cakap plastik berwarna ialah contoh objek lut cahaya kerana membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. Contoh pula yang kedua adalah lut cahaya. Lut cahaya adalah apabila dibenarkan sebahagian sahaja cahaya melaluinya. Contoh macam plastik yang berwarna, tingkap yang kurang jelas. Lut cahaya dengan lut sinar ni beza dia adalah lut cahaya tidak jelas bayang-bayang yang kita lihat. Macam plastik kuih tu kan tak jelas kuihnya. Dia macam kabur-kabur kan. Itu adalah lut cahaya. Dan yang ketiga, paling senang. Yang ketiga, cikgu juga bagi tahu kad Manila ialah contoh objek legap kerana tidak membenarkan cahaya melaluinya. Kad Manila, tahu kad Manila? Kad Manila bersifat legap. Objek-objek yang bersifat legap ni adalah dia tidak membenarkan sedikit pun cahaya menembusi objek tersebut. Macam contoh telefon, buku, tangan, badan, pintu, bangunan. Contoh macam pintu, kita tengok daripada pintu sini. Awak kat sini, awak tengok pintu ni.
awak takkan nampak apa yang berlaku ataupun apa saja objek yang berada di pintu yang sebelah sana. Boleh faham? Itu yang digelar sebagai legap. 3 komponen yang perlu awak hafal. Yang pertama, lut cahaya, lut sinar dan legap. Berkaitan tentang kejelasan bayang-bayang objek. Dan yang seterusnya, faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Ini kita boleh buat eksperimen apabila disuluh sesuatu objek ataupun apabila sesuatu objek terkena cahaya, dia akan makin besar ataupun kecil. Jom kita lihat. Seorang murid menyuluh gambar sesuatu objek. Dia suluh pada dinding. Dia tengok besar sangat saiz bayang-bayang yang telah ditunjukkan dalam buku ini. Lepas tu seorang lagi lelaki dia bagi tahu, kalau kita jauhkan lampu suluh daripada objek, saiz bayang-bayang akan jadi lagi kecil. Lagi kita jauhkan, lagi bayang-bayang akan jadi kecil. Okay, tengok muka surat sebelah pula. Saya lihat bayang-bayang berbentuk bulatan. Memanglah sebab dia suluh daripada objek tersebut, daripada ujung objek tersebut bentuk bulat. Manakala seorang lagi melihat bayang-bayang berbentuk segi 4 sebab dia suluh daripada bahagian tepi. Senang je berkaitan tentang cahaya ini. Okey, yang seterusnya adalah pantulan cahaya. Sifat yang kedua. Tadi yang pertama kita belajar cahaya bergerak lurus. Yang kedua, sekarang kita nak belajar iaitu cahaya boleh dipantulkan. Cahaya boleh dipantulkan. Apabila lihat cermin, kita dapat melihat imej kita berbentuk pada cermin. Fenomena ini dinamakan pantulan cahaya. Kita tengok cermin, kita akan nampak wajah kita. Tanpa cahaya, kita tidak akan nampak wajah kita pada cermin tersebut. Ni contoh cermin dah. Tengok dekat gambar tu, dia ada bagi contoh lain. Imej yang terbentuk pada permukaan air. Ni ada rusa. Ada imej yang terbentuk pada permukaan air. Dipantulkan cahaya tersebut. Imej juga terbentuk pada permukaan lantai berjubin. Apabila dia berkilat, dia boleh menyebabkan ada pantulan cahaya. Juga terbentuk pada permukaan logam. Permukaan logam. Itulah yang digelar sebagai pantulan cahaya. Ini juga adalah contoh-contoh pantulan cahaya. Gambar-gambar ni dia pakai side mirror. Side mirror kereta, side mirror motor. Tanpa cahaya kita tidak akan nampak pantulan cahaya tersebut. Dan juga cermin yang ini. Lagi apa lagi contoh? Boleh tengok pada muka surat 97. Ada gambar ni 1, 2, 3 dan juga 4. Okey, sekian, terima kasih berkaitan tentang tajuk hari ini iaitu pantulan cahaya dan juga cahaya bergerak lurus. Terima kasih. Assalamualaikum.